Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Anda bersama saya di Laila Kadir dalam berita semasa. Kerajaan Terengganu menggesa agensi terlibat menjalankan siasatan di lapangan dan segera mencari punca kejadian susulan isu pelancong sakit selepas bercuti di Pulau Perhentian. Pengerusi Jawatankuasa Pelancongan, Kebudayaan dan Teknologi Digital Terengganu, Arifin Rahman memaklumkan siasatan lanjut sedang dijalankan dan laporan penuh akan menyusul selepas siasatan lengkap. Beliau turut memberitahu kerajaan negeri dengan kerjasama Kementerian Alam Sekitar KASA dalam usaha untuk membina loji kumbahan bersepadu di Pulau Perhentian. KASA dengan kerjasama Indah Water Consortium juga sedang menjalankan pelupusan enap cemar secara keseluruhan. Selain program pengawasan kualiti air marin secara berkala oleh Jabatan Alam Sekitar Negeri, kualiti air di pulau itu berada pada tahap yang terbaik berdasarkan keputusan pada Jun hingga September tahun ini. Perlis dan Kedah dijangka akan menerima taburan hujan antara 200 hingga 440 mm sehingga Februari tahun depan. Justeru Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA telah mengaktifkan pelan persediaan banjir kawasan muda dan berada dalam kesiapsiagaan yang tinggi bagi menghadapi fenomena La Nina. Pengerusi MADA Ahmad Tarmizi Sulaiman dalam kenyataan menjelaskan berdasarkan maklumat itu, kawasan muda berkemungkinan menerima hujan lebat di kawasan tadahan empangan dan sungai serta kawasan sawah. MADA telah bersedia memastikan kesempurnaan fungsi infrastruktur pengairan dan saliran serta alat kelengkapan dan aset termasuk bot, pam dan jentera dalam keadaan baik. Melalui perancangan dan persediaan itu, beliau berharap kerosakan harta awam dan padi dapat diminimumkan selain mengurangkan kesulitan kepada peladang. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Kuala Kedah menahan 8 nelayan tempatan selepas disyaki melakukan kesalahan melanggar syarat sah lesen hasil ops aman di kedudukan 0.4 Batu Nautika, Timur Laut, Pulau Bunting, Kedah. Pengarah Zon Maritim Kuala Kedah, Komander Maritim Nora Azrianti Ishak berkata, bot yang berpengkalan di bagan tiang Perak itu disyaki melakukan 2 kesalahan dengan melanggar kawasan aktiviti perikanan dan lesen menangguk siput telah tamat tempoh. Bot yang dikendalikan kru berusia di antara 18 hingga 47 tahun itu penuh dengan muatan siput bayam sebanyak 700 kg bernilai lebih RM21,000. Bot enjin beserta hasil tangkapan dibawa ke jeti Zon Maritim Kuala Kedah dan disiasat di bawah Seksyen 8-B Akta Perikanan 1985. Bermula Oktober, penduduk Korea Utara kembali menggunakan pelitup muka dan pakar kesihatan negara itu menasihatkan orang ramai supaya memakainya sebagai langkah berwaspada terhadap kemungkinan gelombang baharu COVID-19. Korea Utara sebelum ini menarik balik semua arahan pemakaian pelitup muka di dalam atau di luar bangunan. Bagaimanapun, pada 8 September lalu, pemimpin Korea Utara Kim Jong-un menasihatkan orang ramai memakai pelitup muka pada November kerana tahap imuniti boleh merosot seiring penurunan suhu pada tahun itu. Korea Utara melaporkan kes pertama COVID-19 pada 12 Mei selepas mendakwa bebas virus itu selama lebih 2 tahun dan serta-merta mengisytiharkan sistem kawalan virus kecemasan maksimum. Dengan itu, sekian berita. Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia.